أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita daripada kitab huraian hadis geoeskatologi. Hadis-hadis akhir zaman yang dihuraikan mengikut kedudukan geografi. Kita telah masuk kepada bab yang kelima. Daripada bahagian tanah Rom di bawah tajuk Ghutah, muka surat 123. Ghutah merupakan satu daerah di pinggir Damsyik ataupun disebut sebagai Rif Dimashq. Ikut pentadbiran kerajaan Syria, pinggir Damsyik ini menjadi satu negeri baru, bawah pentadbiran negeri baru. Kalau tempat kita di Malaysia ni, setiap negeri ada pentadbiran masing-masing. Negeri Melaka, negeri Terengganu, negeri Pahang. Jadi pinggir Damsyik ataupun Rif Dimashq ini, dia ada pentadbiran dia khusus, berpisah daripada pentadbiran Damsyik. Damsyik ni satu negeri. Rif Dimashq ni yang ada di keliling Damsyik itu satu negeri yang lain. Maka dalam negeri Rif Dimashq ini atau pinggir Damsyik ini ada satu daerah yang namanya adalah Ghutah. Terletak di antara ibu kota Damsyik sebelah barat dan negeri Homs di sebelah timur, serta hampir dengan sempadan Jordan. Ini lokasi Ghutah. Dia dekat dengan Damsyik dan dia bersempadan, boleh kira dekatlah dengan Jordan. Maknanya dalam negeri Syria juga. Ghutah terkenal dengan kesuburan dan keindahan alamnya. Memiliki sumber air bermutu tinggi sejak zaman lampau, dikenali sebagai Lembah Baroda. Jadi Ghutah ni, kalau di Syria ni, kalau kata tempat yang paling subur, tempat yang paling indah dari sudut tanaman, kesuburan tanahnya, hijau, adalah di Ghutah ni. Dan dia memiliki sumber air yang bermutu tinggi, air yang boleh diminum begitu saja. Sehingga daripada sumber inilah, kalau rumah-rumah di Damsyik itu, dia ada dua paip khusus. Satu paip air biasa. Satu lagi paip air minuman, boleh minum gitu je. Antara sumbernya daripada Lembah Baroda ini. Cuaca yang nyaman dan dipenuhi rimbunan pohon berbuah di samping tanaman bermutu tinggi. Jadi di Syria ni, sinilah tempat pertanian yang paling baik.
buah-buahan yang segar, besar, tak jumpa tempat lain. Boleh jumpa di kawasan ni. Sejarawan menganggap Ghouta sebagai satu kawasan paling subur di dunia. Boleh diiktiraf kawasan paling subur di dunia antaranya adalah Ghouta. Malah ada yang menggelarkan Ghouta ini sebagai syurga dunia. Ada kalangan sejarawan Arab nak menggambarkan keindahan Ghouta ini sehingga menganggap Ghouta ini sebagai syurga dunia. Ghouta mula berkonflik sejak 2012. Dia cerita tentang Ghouta ni, kita pergi terus kepada latar belakang apa yang berlaku hari ini. Di mana ia mula berkonflik sejak 2012 pada era Arab Spring. Kalau kita masih ingat, tahun 2011 tu bermula Arab Spring di Tunisia. Bermula daripada seorang petani yang bakar diri dia hingga menyebabkan naik kemarahan rakyat. Dia bakar diri dia tu kerana tak tahan dengan tekanan hidup sebagai rakyat biasa di bawah kerajaan yang dikatakan zalim, yang dikatakan tidak adil, tidak menguruskan ekonomi dengan baik, korup, menyebabkan menaikkan kebangkitan rakyat untuk menentang kerajaan sehingga terguling kerajaan. Perkara ni merebak ke hampir semua tanah Arab, termasuklah Syria. Benda tu berlaku 2011, 2012 ni mula masuk ke, ataupun 2011 sudah mula masuk ke Syria sebenarnya. 2011 sudah mula masuk ke Syria, cuma ia menjadi perang saudara terutama di Ghouta ni pada tahun 2012. Sehingga 2014 hampir keseluruhan Ghouta dikuasai berbagai kumpulan daripada fraksi IS, FSA, Al-Qaeda dan lain-lain. Oleh kerana tempat dia ni adalah sempadan pusat pemerintahan Syria, jadi kawasan-kawasan Rif Dimashq dipanggil, pinggir Damsyik ni menjadi tumpuan utama golongan-golongan yang nak menumbangkan kerajaan. Tak kira berbagai kumpulan lah, sama ada ISIS ke, FSA ke, Al-Qaeda ke, dan lain-lain. Dan lain-lain semua. Sebab dengan menawar Rif Damsyik lah menyebabkan mereka boleh masuk ke kota Damsyik. Ini strateginya. Selain berperang sesama sendiri, mereka turut menjadi ancaman utama kepada rejim Syria yang terpisah beberapa batu sahaja dari pusat pentadbiran Damsyik. Jadi bermula pada tahun 2012 ni jatuh kepada tangan golongan yang menentang kerajaan. Tapi sama-sama mereka juga bergaduh. Mula-mula ISIS, lepas tu FSA tawang, lepas pada tu Al-Qaeda tawang balik. Dia perang sama sendiri dia pula. Walaupun matlamat semuanya tu sama, nak menewaskan kerajaan, tapi lah waktu yang sama mereka berebut sama sendiri pula. Walau bagaimanapun, perkara ni tetap memberi satu ancaman kepada kerajaan Syria. Kerana dia beberapa batu sahaja. Kita boleh pergi balik hari, ada orang duduk di Ghouta bekerja di Damsyik, biasalah. Macam Kuala Lumpur Negeri Sembilan, orang balik hari kerja di Nung. Orang duduk di Seremban, hari-hari berulang ke Kuala Lumpur. Itu biasa. Gitulah keadaan nak khabar. Malah lebih dekat lagi sebenarnya berbanding Seremban Kuala Lumpur tu. Dekat sangat. Jadi ia menjadi tumpuan berbagai pihak, terutama sekali mereka yang menjadi proksi kepada pihak asing yang nak tengok kerajaan tumbang dan nak menaikkan kerajaan baru yang menjadi sekutu kepada negara-negara asing yang membiayai mereka ini. Bermula 2014,
kerajaan Syria menjalankan operasi ketenteraan besar-besaran bagi menawan kembali Ghutah. Jadi sebenarnya cerita bermula Arab Spring ni dia tidak berlaku di Ghutah saja, berlaku di macam-macam tempat, di Homs, di Idlib, di Hama, di Halab. Banyak-banyak tempat berlaku di daerah-daerah Dar'an dan sebagainya di Syria ni. Tetapi oleh kerana kedudukan Ghutah ini begitu dekat dengan Damsyik, tepat itulah ada istana kerajaan, situlah pusat pentadbiran, maka kerajaan fokus untuk menawan balik Ghutah ini. April 2018, tentera telah mengumumkan bahawa Ghutah telah bebas daripada semua penentang kerajaan. Tetapi atas dakwaan tentera Syria melanggar hak asasi manusia. Tahun 2018 tu, maknanya golongan-golongan yang menentang kerajaan ni segera kalah dah. Kerana kerajaan berjaya untuk menawan Ghutah. Tapi kalau kita baca media tahun 2018 ni jugalah munculnya berita-berita yang mendakwa kerajaan Syria telah melanggar hak asasi manusia, terutama sekali dalam penggunaan bahan kimia. Penggunaan bahan kimia dalam serangan terhadap tentera. Kita tak tahu betul ke tak ni. Tapi tuduhan ni dibuat di barat. Dan atas dasar nak menewaskan kerajaan ni, nak mengambil tindakan terhadap dia langgar hak asasi ni, kuasa barat dikepelai US mengambil peluang untuk masuk mengeruhkan lagi keadaan. Ini cara. Sebenarnya lepas pada penentang kerajaan ni tidak mampu untuk menewaskan kerajaan, maka US masuk sendiri ambil alih. Cerita sama yang berlaku sewaktu diserang oleh Iraq diserang oleh Amerika. Dulu sewaktu Iraq nak bekerjasama dengan Amerika waktu nak serang Iran dalam tragedi Perang Teluk, waktu tu Amerika bekalkan senjata, dan apa sahaja yang Saddam Hussein buat, dia tak ambil apa-apa tindakan langsung. Dia sokong belaka asalkan boleh menjatuhkan Iran. Tapi boleh kata 10 tahun perang, Iran tak jatuh. Iraq kehabisan bekalan. Maka mereka pun putuskan bantuan kepada Iraq untuk menentang Iran. Iraq jadi muflis. Tambah pula dakwaan Bahrain curi minyak daripada Iraq. Bahrain ni sekutu Amerika juga. Jadi Iraq serang Bahrain, perang Teluk kedua. Waktu ni Amerika mula tuduh Iraq melakukan perkara yang melanggar undang-undang antarabangsa. Waktu hak mula-mula serang Iran tu, dia tak kata apa. Sehinggalah pada tahun 2003 Iraq, Amerika lacur perang atas dakwaan yang sama seperti dakwaan kerajaan Syria itulah, iaitulah dia guna bom kimia kepada musuh-musuh dia. Tapi hakikat dia nak masuk untuk menguasai negara tu je. Nak pastikan golongan yang tidak sekepala dan menentang mereka ni akan dihapuskan. Begitu. Bukan isu nak bela rakyat sangat. Bukan isu mereka ni zalim terhadap rakyat mereka. Itu sebenarnya nombor 2. Kalau mereka adalah pemerintah yang zalim kepada rakyat, tetapi tak lawan Amerika, tak menjejahkan kepentingan Amerika, tak menyokong musuh Amerika, maka mereka akan sokong kumpulan tersebut, negara tersebut, pemerintah tersebut. Jadi ni kita nak kena faham tentang politik dunia.
Jangan sekadar terpengaruh dengan apa yang disebarkan di media. Yang media ni dok beri gambaran menyeluruh. Siapa jahat, siapa baik. Nak kita berahi tengok TV, berahi tengok filem. Kalau kita tengok filem, Amerika semua baik. Amerika semua hero. Perang Dunia Pertama ke, Perang Dunia Kedua ke. Kalau tengok cerita sejarah, nampak British semua baik. British semua nak menghalang komunis lah kononnya. Nak membantu negara-negara. Tapi hakikatlah sejarah kita sendiri pun kita tahu, British lah yang jajah kita. Tapi kita ni masih lagi terpengaruh sokmo-sokmo. Walaupun tahu dah benda tu pelawak, dalam sejarah kita ada dah, tok nenek moyang kita cerita dah British ni siapa dia. Tapi bila kita baca media, sokmo terpengaruh memberita dia, sokmo nampak dia hero, dia hebat. Ini adalah masalah-masalah kita. Dan hari ini kalau kita baca kisah perang di Syria, kita dah sebut semua dah. Sekarang ni yang menyerang Syria secara langsung adalah Israel. Hari ni baru dilaporkan berpuluh-puluh peluru berpandu Israel menyerang pinggir Damsyik. Atas alasan nak serang musuh mereka, iaitulah Iran. Dan kita tidak nafikan memang Iran sangat rapat dengan kerajaan Syria pada hari ini. Dia ada pengkalan tentera di situ. Begitu juga dengan Hizbullah di Lebanon tu. Dan kalau tuan-tuan tengok peta Syria, peta Damsyik secara khususnya, memang sangat dekat dengan sempadan Israel. Itu yang mereka takut sangat. Dan itu yang menyebabkan senjata mereka mudah untuk masuk menyerang Damsyik, dekat. Lacur senjata daripada Israel terus masuk ke Damsyik. Boleh sangat. Itu yang mereka lakukan. Tapi kita tak jumpa berita ni. Tapi berita-berita yang tunjukkan orang Islam balas sesama orang Islam, supaya kita marah kepada orang Islam yang lain, supaya kata-kata orang Islam ni jahat, orang Islam ni jahat, padahal sama-sama Islam. Berita-berita tu mudah tersebar ke seluruh ayat kita. Dibawa ke masjid-masjid surau pula diceritakan. Padahal sebenarnya adalah umpan untuk melaga-lagakan sama-sama kita, supaya kita semakin lemah. Kalau saya nak ceritakan pada hari ini serangan yang berlaku di Syria oleh Israel ni, adakah kita tahu? Adakah kita baca benda ni? Berita dalam bahasa Malaysia tak ada, saya tak jumpa. Kalau tuan-tuan jumpa, Wallahu a'lam. Menunjukkan bahawa tidak pekanya kita, ataupun kita ni dipengaruhi oleh media kita je. Tak tahu apa yang berlaku, dia nak cerita benda yang dia rasakan mahu dia cerita sahaja. Yang dia tak mau cerita, dia tak cerita. Maka sekarang ni kita kena berada bersama siapa? Kalau kita katakan kerajaan Syria yang ada hari ini perlu dijatuhkan, adakah kita nak sokong Israel? Ini pertimbangan-pertimbangan yang memeningkan kita sekiranya kita ni terikut dengan naratif dan sentimen yang dimainkan oleh musuh Islam sebenarnya. Baik. Ghutah bakal menjadi kubu pengkalan orang beriman di akhir zaman. Jadi cerita tentang Ghutah ini dari sudut akhir zaman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fustatal muslimina yaumal malhamah bil Ghutah ila janibi Madinah yuqalu laha Dimashq min khairi madaini Syam. Sesungguhnya kubu orang beriman pada hari malhamah adalah di Ghutah,
bersebelahan kota yang dipanggil Damsyik. Ia adalah sebaik-baik kota di bumi Syam. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata kubu orang beriman di akhir zaman kayak gini, iaitulah pada ketika berlakunya malhamah. Kubu orang beriman adalah di Ghutah, tempat yang kita ceritakan itu. Iaitulah di sebelah bandar yang dinamakan sebagai Dimashq atau Damsyik. Ia adalah kota sebaik-baik kota bumi Syam. Boleh kita faham sebaik-baik kota ini, seindah-indah kota. Ataupun pada ketika itu, inilah bumi yang paling baik sebab dia menjadi kubu orang beriman. Orang beriman berkumpul di situ bertahan, mempertahankan keimanan dan bertahan demi perjuangan Islam. Jadi pengkalan tentera. Malhamah merupakan perang besar. Disebut Yaumal Malhamah. Malhamah tu apa dia? Malhamah ni perang besar. Bukan sekadar perang, perang besar. Perang tu pun bahaya dah, tapi ni perang besar. Yang boleh kita katakan perang yang melibatkan banyak pihak. Kalau dulu perang yang melibatkan banyak pihak ni, banyak kuasa-kuasa sama ada bergabung ataupun berperang sama sendiri, tapi banyak-banyak pihak ni kita panggil perang dunia. Sejarah ni berlaku perang dunia pertama ada, perang dunia kedua. Maka sekiranya tidak ada apa-apa perang yang berlaku di antara perang dunia kedua kepada malhamah ni, boleh kita katakan malhamah ni perang dunia ketiga. Tapi nak beritahunya kepada kita bahawa perang ni perang yang sangat besar, maka perang ini kita tak boleh samakan dengan perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Walaupun kita rasa dahsyat dah perang dunia pertama, perang dunia kedua ni, tapi perang dunia pertama dan kedua tu jauh lebih ringan nak dibandingkan dengan malhamah ni. Sebab ini sahaja yang disebut oleh Nabi yang akan berlaku perang besar. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, yang kita bacalah sejarah kita, tahun 1915, tahun 1939, tak ada pun disebut dalam hadis. Tapi bila disebut dalam hadis malhamah ini, menunjuk perang ni perang besar, perang luar biasa. Kalau berlaku perang dunia ketiga ataupun malhamah ni, macam perang-perang tu tidak jadi perang luar biasa lah, perang biasa je. Maka kita kena faham malhamah ni satu perang yang sangat besar. Setengah mengatakan sebagai perang dunia ketiga. Ada yang berpendapat sebagai perang nuklear. Ada yang berpendapat sebagai perang nuklear. Maka tidak pelik kalau kita katakan perang dunia ketiga ataupun malhamah ni sebagai perang nuklear juga. Sebab perang ini, kalau kita kata perang besar ni, sebagaimana yang berlaku perang dunia pertama, yang perang dunia kedua, melibatkan kuasa besar, melibatkan kuasa penjajah. Jadi kita tengok kuasa besar hari ini semuanya ada nuklear belaka. Dan nuklear digunakan sebagai senjata pemusnah. Sehingga ke hari ini masih lagi tak berlaku perang ni. Tapi sekiranya sesebuah kerajaan itu nak dipertahankan daripada jatuh, mereka pasti akan keluarkan seluruh kekuatan mereka. Walaupun orang kata perang nuklear ni bukan alat perang sebenarnya, dia alat cegah rintang atau alat deterrence dalam ilmu hubungan antarabangsa. Alat supaya nak cegah orang serang dia. Maknanya bila kita tahu sesebuah negara tu ada nuklear, kita akan fikir dua kali nak serang dia. Kalau kita serang, menyebabkan kita akan diserang balik dengan nuklear. Jadi takut nak serang. Bila negara-negara kuasa dunia masing-masing ada nuklear belaka, maka mu nak serang aku pun takut, aku nak serang mu pun takut. Menyebabkan keamanan berlaku, tak berlaku perang. Inilah idea konon-kononnya kuasa besar
dan kuasa-kuasa nuklear dalam perjanjian mereka. Tapi secara hakikatnya kita kena terima bahawa perang dunia ni akan berlaku, disebut sebagai malhamah. Dan apabila perang berlaku, masing-masing akan pertahankan kerajaan masing-masing ketitisan darah terakhir. Maknanya, kalau terpaksa guna nuklear, gunalah. Dan nuklear ni, kalau digunakan, bukan sahaja akan memberi kesan kepada tempat yang diserang, tempat yang menyerang tu pun akan terkena serangan balah. Maknanya, kalah jadi arang, menang jadi abu. Habis kurang terbalik. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Tapi itulah gambaran yang kita nak beritahu apabila kita mengandaikan malhamah ini mungkin sebagai perang nuklear. Dalam eskatologi Kristian, ia dikenali sebagai Armageddon. Malhamah ni dalam bahasa, kalau kita baca eskatologi Kristian ataupun dalam kitab-kitab Injil mereka, kitab-kitab agama samawi yang lain, agama Kristian sebagai contohnya, mereka ada juga cerita akhir zaman mereka tentang perang ni yang dinamakan sebagai Armageddon. Orang buat filem dah Armageddon ni. Ini tak pelik kerana kita tahu Injil ni asalnya daripada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa juga. Maklumatnya daripada Tuhan juga. Hadis yang Nabi sebut ni tentang malhamah juga daripada Tuhan. Tak pelik maklumat tu sama. Cuma kita tak boleh nak jadikan rujukan hari ni kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa tu, kerana Injil yang didakwa hari ni tu sudah diseleweng banyak dah. Kalau ada pun campur bau dah antara fakta dan auta. Cuma adalah, maknanya ada lagi tinggalan ajaran tu, terutama dalam bab perang dunia ni yang disebut Armageddon. Ia adalah tanda masa yang akan menentukan di mana tempat bertahan umat Islam di akhir zaman ini. Jadi bila berlaku perang besar ni, Nabi kata waktu tu akan ada pusat pengkalan kubu orang Islam. Kubu itu berada di Ghutah, Syria. Persoalan mengenai jangkaan berlaku malhamah masih tidak dapat dijawab sehingga ke hari ini. Jangankan kata kita nak jawab tentang berlaku malhamah, jangkaan perang dunia ketiga mengikut ilmu hubungan antarabangsa, walaupun kita tengok Rusia lancarkan senjata baru, China lancarkan senjata baru, Amerika perkenalkan senjata baru. Hak ni uji nuklear di sini, di situ, khabar kekuatan senjata-senjata masing-masing. Negara-negara semakin banyak mengeluarkan dana untuk pertahanan negara kita, termasuklah. Sebab sifat negara-negara ni ataupun sifat manusia itu sendiri tidak akan puas dengan kuasa. Bila mereka ada kuasa, mereka nak lebih lagi. Mereka nak lebih lagi. Dia macam harta juga, tak puas. Maka bila kita berhadapan dengan satu kuasa yang nak naik, hari ini sedang meningkat, contohnya China ni dekat dengan kita, maka dia ni, cara dia nak mempertahankan kuasa dia adalah dengan cara memperluahkan kuasa dia. Itu cara pertahanan terbaik lah. Cara pertahanan terbaik, orang kata cara pertahanan terbaik adalah menyerang. Ialah ilmu hubungan antarabangsa, kalau kita dapat luahkan pengaruh kita, semakin luah, semakin kita selamat sebenarnya. Jadi itu yang China buat. Termasuklah dia ni cuba untuk claim Laut China Selatan tu sampai ke perairan kita tu sebagai milik China. Mari dah kapal-kapal perang mereka buat provokasi berapa kali, ganggu kapal-kapal
kapal minyak kita nak buat misi cari gali di tengah laut tu diganggu. Kita terpaksa minta tolong daripada negara lain. Australia mari tolong, British mari tolong. Itu persaingan yang berlaku di peringkat antarabangsa yang kita kena faham. Dan walaupun kegawatan ni terus berlaku, tapi masing-masing pengkaji masih tidak dapat menentukan bila akan berlaku perang. Tapi suhu tu makin panas. Keadaan tahun ke tahun tidak bertambah baik antara hubungan timur dan barat. Antara China dengan Amerika, China dengan Rusia, tidak bertambah baik. Malah semakin panas. Maknanya tunggu masa je. Tapi tak boleh nak agak. Kalau hak ni, hak ada depan mata pun tak boleh nak agak, apatah lagi apa yang Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan malhamah ni, yang tidak menyebut indikasi-indikasi yang jelas. Lagilah kita tak dapat nak menyatakan. Namun banyak hadis yang menyebutkan tentang tanda-tanda malhamah. Ada hadis-hadis juga yang sebut tanda-tanda itu. Contohnya hadis yang telah kita huraikan. Hadis tersebut menyebut bahawa malhamah bakal berlaku selepas kepesatan Baitul Maqdis dan kejatuhan Madinah. Kalau kita baca bab Baitul Maqdis sebelum ni, disebut Umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib, wa kharabu Yathrib khurujul malhamah, wa khurujul malhamah fathu Konstantiniyah, wa fathu Konstantiniyah khurujud Dajjal. Lima perkara disebut. Perkara yang ketiga berlaku adalah perang besar. Dan apa yang berlaku sebelum perang besar ni? Nabi kata, yang pertama, kota Baitul Maqdis akan pesat membangun. Kota Baitul Maqdis yang kita kenal hari ini tempat yang sedang berlaku perang, akhirnya akan berjaya diperintah secara stabil. Cuma tidak disebut bawah pemerintahan Islam ke bawah pemerintahan kafir. Apa yang kita faham, mungkin bawah pemerintahan Israel ni. Lama mana wallahu alam. Tapi itu akan berlaku kepesatan Baitul Maqdis ini. Dan Israel hari ini memang bercita-cita nak jadikan Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan dunia. Pusat pemerintahan Israel dulu, kemudian nak buat Israel jadi besar lagi, the greater Israel, daripada Sungai Nil ke Sungai Furat. Dan the greater Israel inilah akan jadi pusat pentadbiran dunia di bawah pemerintahan Yahudi Messiah. Dia duduk tunggu Dajjal untuk menjadi pemerintah kerajaan Israel itu. Maka itu akan menjadi tanda kepada perkara kedua yang berlaku, kharabu Yathrib, runtuhnya ataupun merosotnya Madinah, Taibah, ataupun disebut Yathrib dalam ni, Madinah di Arab Saudi itu. Mungkin berlaku kerana perang. Mungkin berlaku kerana perang saudara yang berlaku di sana. Kerana hari ini pun kerajaan Arab Saudi mengalami konflik, krisis perlembagaan, perebutan kuasa antara kerabat diraja masing-masing. Mungkin boleh makin teruk sekiranya raja yang ada ni meninggal hari ini. Bila berlaku perang, maka orang takut nak pergi. Bila orang takut nak pergi, mapuhlah Madinah tu. Sebab yang memajukan Madinah adalah pelancong-pelancong ibadat yang mari nak ziarah kubur Nabi, yang mari nak ziarah masjid Nabi, yang mari bersempena dengan umrah. Jadi itu mungkin menjadi tanda kedua. Dan tanda itulah yang akan membawa kepada khurujul malhamah, akan berlakunya perang besar. Kita dah bahas dah benda ni dalam tajuk-tajuk terdahulu. Dunia hari ini sedang hangat memperkatakan tentang perang dunia yang seterusnya.
Malah ia lebih menggerunkan dari perang-perang dunia sebelum ini kerana melibatkan senjata nuklear. Dulu yang ada senjata nuklear ni Amerika aja. Pernah digunakan bom atom tahun 1945. Jatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepun. Kesan radiasinya sampai ke hari ni. Tepak tu tak boleh nak pergi lagi. Bahaya. Kesan bahan kimia daripada tu. Dia bukan sekadar letupan. Letupan tu besar dah. Tapi kesan daripada letupan tu membebaskan radioaktif yang sangat bahaya kepada jasmani manusia. Boleh menyebabkan kanser, boleh menyebabkan lumpuh, boleh menyebabkan buta, rosok deria kita, macam-macam lagi. Itu tahun 1945. Cuba bayangkan hari ini sudah 50 tahun, 60 tahun dah teknologi nuklear ni dibangunkan. Dan bukan sekadar dibangun oleh mereka, negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua semuanya ada nuklear berlaku. Tambah pula negara lain, Pakistan, Jerman, India, dan terbaru di Afghanistan juga dikatakan ada sumber uranium, sumber yang sangat mahal sekarang ni dan sangat penting untuk penghasilan tenaga nuklear. Jadi ini keadaan dunia yang kita kena sedar. Kebanyakan kuasa besar memiliki senjata terkawal ini seperti UK, US, Perancis, Jerman, Rusia dan China. Apa yang membimbangkan, terdapat negara-negara seteru US yang turut giat melakukan aktiviti pengayaan uranium seperti Iran dan Korea Utara. Kita mungkin tak bimbang kalau US saja apa sebagainya. Tapi hak lawan dengan US ni, Iran, Korea Utara, Pakistan, China, Rusia, semua ada. Mana kalau selih salah-salah, jalan terakhir mereka akan gunakan nuklear sebelum mereka rasakan kerajaan mereka jatuh. Malah Pakistan juga seolah-olah cuba dibakulkan sekali oleh US sebagai seteru setelah negara tersebut tidak menyokong US di dalam menolak pengiktirafan Jerusalem sebagai milik Israel. Jadi Pakistan pun hari ini walaupun dulu dianggap sebagai sekutu Amerika, tapi selepas daripada US umumkan Jerusalem atau Baitul Maqdis milik Israel, antara negara yang tidak setuju adalah Pakistan. Lalu Amerika ni tuduh Pakistan tak kenang budi, duit yang paling banyak dikeluarkan dibanding negara-negara lain adalah Pakistan, kepada Pakistan itulah. Tapi tidak itu. Lalu permusuhan pun berlaku, pergeseran antara itu. Pergeseran negara biasa kita tak berasa bimbang sangat. Ni pergeseran kuasa nuklear. Mungkin mereka perang antara dua negara ni, tapi negara-negara sekitar tu akan mengalami masalah yang serupa. Kesan radiasi ni tidak tengok sempadan. Ayah kata okey, sampai sepadang ni tidak boleh masuk ke negara lain. Tak, kesan radiasi ni dibawa oleh udara. Jadi boleh kena kepada negara-negara jiran. Sebab itulah bahayanya nuklear ini. Kebimbangan ini memuncak apabila US memutuskan perjanjian nuklear antara negara tersebut dengan Iran. Pada tahun 2018, US telah mengumumkan untuk putus hubungan dengan perjanjian nuklear. Sebelum ni dia ada perjanjian 6+1. Perjanjian 6 kuasa dunia campur dengan Jerman satu dengan Iran, untuk Iran menghadkan aktiviti
pengayaan uranium dia dengan syarat-syarat Amerika bantu dari sudut ekonomi lah apa sebagainya. Maka dengan ada perjanjian sebegini, kita rasakan agak selamat sikit bila ada perjanjian sebegini. Tapi bila diputuskan, waktu yang kita bimbang, putus dah ni sampai tahun 2021, tekanan terhadap Iran masih lagi berlaku. Amerika bawah Joe Biden kata nak sambung balik, tapi tak ada khabar berita lagi. Ramai pengkaji politik berpendapat bahawa pembatalan perjanjian itu merupakan mukaddimah bagi melancarkan serangan terhadap negara yang sudah lama dikecam itu. Sebelum Perang Dunia Kedua tercetus tahun 1939, Hitler terlebih dahulu membatalkan perjanjian Munich antara Jerman dengan Perancis. Berlaku Perang Dunia Kedua tahun 1939, sebelum berlaku perang dia putus hubungan dulu. Kalau tidak ada perjanjian, langgar perjanjian lah. Tak boleh berlaku langgar, dia putus hubungan dulu baru dia perang. Dengan Perancis, UK dan Itali. Sebelum berlaku perang Teluk pertama tahun 1980, Saddam Hussein terlebih dahulu membatalkan perjanjian Algiers antara Iraq dengan Iran. Dia ada perjanjian juga. Bila batal, berlaku perang. Dalam tahun 2018, hujung ataupun 2019 begitu, memang sudah tahun 2018 ya, dibatalkan perjanjian nuklear itu. Dan mungkin kalau tidak kerana COVID-19 ni, mungkin benda tu akan lebih drastik. Oleh kerana COVID-19 ni kena bukan sahaja kepada China, malah negara-negara besar, paling teruk Amerika terpaksa berperang dengan COVID-19 ni, antara nak meluahkan kuasa dia, agenda antarabangsa dia, nak selamatkan negara mereka, mungkin menyebabkan agenda-agenda dia di peringkat antarabangsa terbantuk. Mengenai kubu pengkalan orang beriman, terdapat hadis eskatologi lain yang membincangkan perkara ini. Sabda Rasulullah ketika menyebut tentang fitnah al-ahlas, ya harbun wa harbun, summa fitnatis sarra dakhnuha min tahti qadami rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliyai al-muttaqun thumma yastalihu an-nasu ala rajulin kawarikin ala dhil'in thumma fitnatud duhayma la tada' ahadan min hadhihi al-ummah illa latamathu latmah fa idza qila inqadat tamadat yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira hatta yasiru an-nasu ila fustatain fustatu imanin la nifaqa fihi wa fustatu nifaqin la imana fihi fa idza kana dhakum fantadhiru ad-dajjal min yawmihi aw ghadihi. Nabi kata akan berlaku beberapa bentuk fitnah. Yang pertama adalah fitnah al-ahlas. Sahabat tanya, apakah fitnah al-ahlas? Dia kata ia adalah kekacauan dan peperangan. Akan berlaku perang. Kemudian datang fitnah as-sarra pula, fitnah kesenangan. Asapnya datang dari kaki lelaki dari keturunanku, mendakwa dia sebahagian dariku sedangkan tidak. Bahkan umat aku adalah para awliya dan bertakwa. Jadi ujian kedua ni ujian al-ahlah, ujian kesenangan. Hari ini Tuhan beri ujian kesenangan kepada orang Islam. Hak paling banyak kaum mana? Kaum Arab. Kaum Arab. Dan mereka yaz'umu annahu minni. Mereka sebahagian daripada aku. Ya memang mereka ni keturunan sama dengan keturunan Nabi. Tapi Nabi kata walaysa minni, aku tak mengaku mereka. Kerana mereka guna kekayaan bukan ikut cara Islam. Tengoklah apa yang berlaku di Arab Saudi hari ini. Diberi tanggungjawab untuk menjaga dua tanah suci umat Islam. Khadamul Haramain digelarkan kepada mereka. Khadam dua tanah suci. Tapi hari ini duk lacur konsert 6 bulan, 5 bulan lamanya. Panggil habis artis-artis di seluruh dunia, buat di Riyadh dan daerah-daerah lain yang ada di Arab Saudi. Ada belakalah dengan araknya, dengan pergaulan bebas, dengan macam-macam. Ini yang berlaku di Arab Saudi hari ini.
Mereka ada kesenangan, tapi dah ikut kesenangan cara yang Nabi ajar. Sebab tu Nabi tak mengaku umat. Nabi kata, yang sebahagian daripada aku ni adalah para awliya yang bertakwa. Takwa ni maknanya ikut perintah Allah, tinggal larangan Allah. Jadi konsep ni jelas-jelas dah ikut perintah Allah, dah tinggal larangan Allah. Kemudian manusia melantik seorang pemimpin yang tidak konsisten, umpama bertenggek di tulang rusuk yang bengkok. Kemudian tiba fitnah Duhaimak yang melanda semua umat ini. Apabila dikata fitnah Duhaimak yang melanda semua umat ini, berlaku pula fitnah yang ketiga, fitnah Duhaimak. Fitnah Duhaimak ni bentuk fitnah kekeliruan. Fitnah tidak mampu ditentukan mana betul, mana salah. Apabila dikatakan ia telah hilang, sebenarnya ia semakin merebak. Dan dalam bentuk perjuangan tu, nak melawan antara hak dan batil ni, kadang-kadang tiba giliran Islam menang melawan kebatilan. Bila Islam telah menang, ada orang Islam yang bercakap, Alhamdulillah, Tuhan dah bersihkan kita. Alhamdulillah, kita berjaya menghapuskan kemunafikan. Kita berjaya menghapuskan sebarang bentuk kesalahan. Dalam Islam ni tak ada dah hak pura-pura, hak musuh dalam selimut, baik belaka dah. Kalau ada hak cakap gini, Nabi kata, dikatakan ia telah hilang, sebenarnya semakin merebak. Sebenarnya rasa selesa itulah yang menyebabkan orang yang beragenda terhadap Islam makin selesa, makin mudah untuk bergerak. Sebab berasa aman dah, berasa tak ada benda dah. Jangan ingat, bila sekali kita boleh lawan orang munafik keluar daripada jemaah kita, tak ada dah orang munafik. Bila kita rasa tak ada dah, jemaah ini telah suci dah, itulah yang menyebabkan kehormatan orang munafik. Sebab zon selesa, kita tak rasa ada ancaman dah. Itu yang Nabi sebut, apabila dikatakan telah hilang, sebenarnya makin merebak. Seseorang boleh beriman di pagi hari, lalu kufur di petang hari. Mana keadaan tak sedar, kerana terlalu selesa, tak sedar rupa-rupanya dia telah mengikut jalan yang salah. Golongan-golongan yang cuba memesongkan Islam telah berjaya untuk memesongkan pengikut-pengikutnya dalam keadaan tak sedar ikut jalan salah. Pagi molek beriman, petang jadi kafir. Sehinggalah manusia terbahagi kepada dua pengkalan. Dan benda ini akan terus berlanjutan. Di kalangan orang Islam itu akan ada orang munafik, dan ada kalangan orang munafik akan ada orang Islam. Akan terus berlanjutan. Sehinggalah tiba satu saat manusia akan terbahagi kepada dua camp, dua pengkalan sahaja. Pengkalan iman yang tiada langsung munafik, dan pengkalan munafik yang tiada langsung iman. Apabila berlaku demikian, maka nantikanlah Dajjal hari tersebut atau esok. Maknanya di ambang kemunculan Dajjal ini, fitnah di kalangan orang Islam akan terus berlanjutan. Jangan kita ingat waktu Dajjal muncul tu baru fitnah dahsyat. Sebelum tu lagi fitnah dahsyat dah. Dan fitnah dahsyat ni akan membersihkan orang Islam sehingga jadi dua camp. Orang-orang yang niat tidak ikhlas berada dalam Islam, mereka munafik. Mereka tidak berada kerana Islam, kerana kepentingan dunia, kerana harta, kerana takhta, akan membentuk satu kumpulan, akan bersama dengan pokok-pokok dia belaka. Satu camp munafik, tak ada orang beriman sikit pun dalam tu. Dan di mana orang yang beriman, orang yang ada kesedaran, orang yang ikhlas dalam agama mereka, akhirnya akan berkumpul jadi satu puak yang tidak ada langsung kemunafikan. Maknanya kalau kita ni nak kekal berada di pihak yang benar, kita kena jaga diri kita sekali. Hak yang pertamanya, jaga diri kita supaya kita sentiasa ikhlas dalam perjuangan, tidak ada ciri-ciri kemunafikan. Sentiasa meletakkan matlamat, mencari redha Allah nombor satu. InsyaAllah, kalau kita kekal dengan tu, bila tiba saat kekeliruan tu, kita akan dihimpun bersama orang yang ikhlas belaka. Orang munafik tak akan boleh bersama. Maka waktu tu akan berpecah kumpulan Islam ni. Akan berlaku benda ni. Golongan munafik yang ada kepentingan dengan yang ikhlas. Dan pada ketika berlaku benda ni lah, barulah akan munculnya Dajjal hari ni atau esok. Nabi kata, muncul Dajjal, hak-hak munafik tadi habis akan jadi pengikut Dajjal belaka lah. Maka jaga. Hak paling penting kali keimanan kita, jangan ada langsung virus-virus munafik dalam diri kita. Yang ada langsung sifat-sifat
kepentingan yang kita letakkan dari unsur-unsur keduniaan yang lain daripada matlamat mencari ridha Allah. Menurut petunjuk hadis-hadis yang lain, peristiwa umat Islam berkubu inilah pada bersama Imam Al-Mahdi. Jadi bila disebut tentang Islam ada camp ni, kalau kita merujuk banyak hadis-hadis ni, banyak yang berkait dengan Imam Al-Mahdi. Maknanya peristiwa ni akan muncul dekat dengan kemunculan Imam Al-Mahdi dan sebelum Dajjal. Dan kita baca dah banyak nas-nas lain, Imam Mahdi ni akan muncul sebelum Dajjal. Ia didahului dengan berbagai peristiwa bai'ah, seperti bai'ah di Mekah, tentera Sufyani, tentera India, Pakatan Islam Rom, perang tanah Rom, pembukaan Konstantinopel dan perang tanah Parsi, yang sebahagian telah dikupah dalam bab-bab lepas dan sebahagian akan dikupah dalam bab-bab akan datang. Selepas peristiwa bertahan itulah tiba pertolongan Allah dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kita dah baca sebelum ni tentang turun Nabi Isa di Menara Putih sebelah timur Menara Damsyik. Dan apa yang menarik, kalau kita berpendapat bahawa Menara Putih sebelah timur Damsyik itu adalah bab syarqi, menara di atas bab syarqi, sebenarnya menara itu betul-betul berada antara sempadan Damsyik dengan Ghutah. Maknanya pandangan tu kalau nak ikut hak ni lebih tepat lah. Sebab camp orang Islam di masa Mulhamah itu adalah camp Imam Al-Mahdi itu sendiri. Dan Nabi Isa turun untuk bersama dengan kepimpinan Imam Al-Mahdi. Dan dia turun dekat dengan Ghutah tu, di bab syarqi itu lebih tepat lagi lah ikut pandangan ini. Jadi itulah sedikit yang boleh kita kongsikan sebelum dalam tajuk ini. Mudah-mudahan dapat memberikan kita gambaran tentang keadaan yang bakal kita lalui. Mungkin kita sempat, mungkin anak-anak kita sempat. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk yang sebaiknya untuk kita bergerak dengan cara sepatutnya mengikut petunjuk nas, insya-Allah. Segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah, apa yang kurang datang kelemahan di saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak pada salah dan silap. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.